الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengurusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-Tuan Guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita Allah izinkan untuk melangkaui tahun 2015. Sekarang dah masuk pada 2016, dah 10 hari dah hari ini. Alhamdulillah, umur kita dah 10 hari dalam tahun 2016. Mudah-mudahan kita akan dapat menghabisi umur kita ini dengan kita memperbaiki diri kita, akidah kita, ibadah kita, akhlak kita, perjuangan kita, supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu kita harap kita akan dapat keselamatan dalam kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Mudah-mudahan kita lepas daripada neraka yang Allah sediakan untuk mereka-mereka yang derhaka kepadanya, yang menentangnya, yang mendustakan ayat-ayatnya. Di mana firman-Nya, walladzina kafaru wa kazzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan mereka-mereka yang kufur dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah yang menjadi penghuni-penghuni neraka. Kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Mudah-mudahan kita tak masuk dalam golongan itu. Baik, malam ni kita teruskan pembacaan kita. Kalau tak salah saya, kita masih membacakan tentang amar ma'ruf nahi munkar. Ya, muka surat 268, betul? Rumi. Betul? 268. Tajuknya jangan mengabaikan agama. Jawi entah. Muka surat berapa? 277. Jangan mengabaikan agama. Agama ini maksudnya agama Islam. Yang lain tak apalah. Karena kalau lain dah kata daripada Islam, Tuhan tak terima. Dalam surah Ali Imran Allah berfirman, "Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin," kata Allah. Barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada cara hidup Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima oleh Allah. Allah will reject. Tak terima, langsung tak terima. Dan orang itu di akhirat nanti tergolong dalam golongan orang-orang yang sangat rugi. Rugilah kalau tak ikut cara Islam. Sebab itu apa saja kita buat kena ikut cara Islam. Jangan abaikan agama Islam. Jangan abaikan cara hidup Islam. Budaya Islam, akidah Islam, ibadah cara Islam, akhlak Islam.
perjuangan Islam. Apa saja kita mesti ikut cara Islam. Baik. Apa kata pengarang dalam tajuk itu? Ingatlah wahai saudara-saudara sekalian. Dia sebut saudara itu termasuklah saudari ya. Jangan rasa terpinggir pula. Jangan rasa tersisih. Termasuk sekali itu. Ya, ingatlah wahai saudara-saudari sekalian. Biarlah saya tak tambahkan lagi ya. Merajuk pula balik pula kan sultan lima pula. Moga-moga Allah membimbing kamu ke jalan yang diredainya. Mudah-mudahan kita dapat bimbingan Allah kepada jalan yang diredai oleh Allah. Kita sebut tiap malam. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Kalau kita wirid lepas sembahyang tu, mesti sebut itu. Sesungguhnya agama yang diredai oleh Allah hanyalah agama Islam. Jangan sekali-kali berpura-pura dalam agama. Orang yang berpura-pura itu gelarnya apa? Apa gelarnya? Munafik. Orang munafik Allah sangat marah. Ya, di antara orang kafir yang paling Allah marah ialah orang munafik. Saya tegaskan sekali lagi di sini bahawa orang kafir itu ada 4 golongan. Yang pertama murtad, yang kedua musyrik, yang ketiga mulhid, yang keempat munafik. Yang pertama murtad, yang ditolak imannya karena melanggar etika beragama. Dia tak percayakan Quran, tak percayakan hukum Allah, menentang hukum Allah, jadi murtad. Yang kedua musyrik, menyengutukan Allah. Di samping Allah, makhluk lain pun ada kuasa macam kuasa Allah. Itu namanya musyrik. Kalau ramai musyrikin. Yang ketiga mulhid, orang yang tak percayakan agama, tak percayakan Allah, tak percayakan hari kebangkitan. Itu orang mulhid. Atau etis, atau komunis, atau sosialis, sama golongan itu. Yang keempat munafik. Paling Allah murkai ialah orang munafik. Sebab itu munafik ini ditempatkan di dalam neraka yang terkebawah sekali. Kerana Allah sangat murka kepada orang-orang munafik ini. Dan dalam Quran pun banyak benar ayat-ayat yang menceritakan tentang munafik ini. Boleh katakan hampir tiap juzuk adalah cerita orang munafik. Kerana Allah memberi ingat kepada umatnya, jaga-jaga tentang munafik ini. Jangan kita termasuk dalam golongan itu. Itu jangan pura-pura ya. Jangan sekali pura-pura dalam agama. Yakni seseorang kamu mendiamkan diri dan menyuruh kepada berbuat baik. Mendiamkan diri dari menyuruh berbuat baik. Tak ada nyuruh orang buat baik, amar ma'ruf langsung tak ada. Dan melarang berbuat jahat. Nyongin je tengok orang buat jahat. Nyongin je tengok keluarga dia sendiri buat jahat. Nyongin dia tengok anaknya tak bertudung. Nyongin je tengok anaknya pakai seluar pendek, tak semayang. Itu di antara tanda-tandanya tu. Dia tak ada menyuruh amar ma'ruf, tidak pula mencegah kemaksiatan. Nahi mungkar tak ada. Demikian pula mendiamkan diri dan berkata berkata yang benar. Mendiamkan diri dari berkata yang benar. Benda itu benar tapi dia diam diri aja. Tak mau menegakkan kebenaran. Dan berlaku adil untuk meraihkan orang lain. Tak ada adil. Kalau orang miskin buat tak erti aja dia. Buat tak nampak aja dia. Kalau orang kaya beri benar nyambutnya, cium tangan pula tu. Bukakan pintu neraka. Kalau jenis apa itu? Itu yang apa? Orang munafik itu. Jenis apa itu? Kan? Atau mengharapkan wang atau pangkat. Apa aja dia buat diharapkan imbuhan dunia ni. Walaupun atas dasar agama, atas perbuatan untuk menaikkan syiar Islam. Tapi kalau lain tujuannya bukan kerana Allah, tujuannya kerana apa? Macam saya ngajar ni lah. Lepas ngajar ni sekarang nyelin je. Mana benda hari ni dah dekat dia. Mana ke dia ni? Pasal apa hendak ke benda hari tu? Pasal apa hendak ke benda hari? Hendakkan envelope.
Kalau tak ada envelope bulan depan siap tak ada lah. Alasan tak dapat datang lah, sakit perut lah, sibuk lah. Jadi itu bukan kerana Allah. Apa saja kita buat semata-mata niatnya mesti kerana Allah Ta'ala. Kita datang mengaji ni pun kerana Allah Ta'ala, jangan kerana lain. Jadi itu kita juga mengharapkan imbuhan dunia. Demikian pula mendiamkan diri dari berkata yang benar dan berlaku adil untuk meraihkan orang lain, atau mengharapkan wang atau pangkat. Tak dapat pangkat, tak dapat jawatan, mulai merajuk. Udah merajuk, macam-macam lah dilakukannya. Udah merajuk, orang merajuk lah. Ada tak orang begitu? Ada ke tak ada? Ada. Baik, atau pangkat daripadanya, ataupun mencita-cita habuan dunia, hendakkan kedudukan, hendakkan pangkat, hendakkan jawatan, hendakkan projek dan sebagainya. Kerana tidak seseorang pun yang melakukan yang demikian itu, melainkan ia akan dihina-dina oleh Allah Ta'ala. Kerana Allah perintahkan kita beribadah semata-mata kerananya, bukan kerana lain darinya. Apa saja? Wa ma umiru illa liya'budullah, sambung, mukhlishina lahud. Dan kamu tidak diperintahkan melainkan untuk beribadah kepada Allah secara ikhlas, mukhlisin lahuddin, kerana agama, jangan kerana lain. Nanti di akhirat akan dihina oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak pandang dengan pandangan rahmat, Allah pandang dengan pandangan hina. Walaupun dia dalam dunia tu pangkatnya besar, dimuliakan dia orang, disanjung-sanjung, tapi di akhirat nanti dia akan dihina oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga ia dikuasai oleh orang lain. Ini bukan saja di akhirat, di dunia pun dia akan dihina oleh Allah. Didatangkan orang lain untuk menguasai dirinya, untuk memerintah dia, untuk menzalimi dia. Dia tak boleh buat apa-apa. Maka tiadalah ia akan memperolehi segala apa yang dicita-citakannya. Kalau kerana dunia yang diperjuangkannya pun tak dapat, pahala yang diharapkan pun tak dapat. Cuma dalam dunia ni dia dihina oleh Allah Ta'ala. Macam umat Islam hari inilah, di mana umat Islam yang tidak dihina oleh Allah? Cik kabur kan, di mana umat Islam yang tak dapat penghinaan dari Allah Ta'ala? Di Afghanistan hina kamu lihat? Di Kashmir hina kamu lihat? Di Burma hina kamu lihat? Di negeri China hina kamu lihat? Di Rusia hina kamu lihat? Di Filipina hina kamu lihat? Di mana pun umat Islam sedang dihina. Di India hina kamu lihat? Hina belaka. Mengapa? Kerana umat Islam tidak mengamalkan Islam secara keseluruhannya. Allah dah janjikan kehinaan. Hina itu. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd, kata Allah dalam Quran, Suratul Baqarah ayat 85. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd, fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun, kata Allah. Apakah kamu beriman dengan setengah kitab dan kamu kufur kepada setengah yang lain? Kaum itu itu ke Tuhan tanya. Tiada balasan yang lain bagi mereka yang berbuat demikian melainkan hina dalam kehidupan di dunia. Sekarang ni tengah hina ni. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab, dan di akhirat nanti mereka akan dikembalikan kepada azab yang amat pedih, yang amat dahsyat. Kita tak cerita tentang akhirat, kerana orang yang dah balik akhirat tu tak pernah ngapa pada kita pun. Kita tak tahu, tak dapat bukti kan. Dia balik ke akhirat tak ada telefon kita pun. Siapa ada menerima telefon daripada orang yang dah balik akhirat, katakan? Siapa ada menerima SMS? Aku tengah teruk ni, tengah pelupur dia malaikat, ada tak?
Jadi tak dapat nak dibuktikan. Cuma kita wajib yakin. Walaupun tak ada bukti, kita kena yakin betul bahawa di akhirat nanti mereka itu akan disiksa oleh Allah Ta'ala. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malu, dan Allah tak pernah alpa dengan apa saja yang kamu buat di dalam dunia ini. Tapi dalam dunia ini nampak tak kehinaan untuk orang Islam? Tak nampak lagi. Di India punya hina, beribu-ribu orang Islam sudah dibunuh oleh orang India. Di mana lagi? Di Burma, orang Rohingya tu berapa ramai sekali mati? 500, 600 sekali mati dibunuh di orang Burma tu, orang Buddha Burma tu. Di mana? Di Malaysia. Di Malaysia ni kita mulia kan? Mulia ke tak? Mana yang katakan mulia? Kerana umat Islam dengan umat kafir serupa aja. Tak ada beza. Kalau orang kafir minum arak, orang Islam ada tak minum arak? Kalau orang kafir berzina, orang Islam ada tak berzina? Lagi banyak. Johan belaka orang Islam di Malaysia. Johan lepak, Johan merempit, Johan buang anak, Johan dadah. Johan apa lagi? Johan Bosia, Johan Bojan, dua-dua cakap Cina tapi Johan orang Melayu. Teror betul orang Melayu ya, bukan Islam betul. Itu dalam Malaysia ni. Itu tanda Allah nak hina kan tu. Kalau nak keluar dari kehinaan tu, kena amalkan Islam keseluruhannya. Kena dua benda tu. Duribat alaihimuz zillatu aynama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Akan ditimpa kehinaan di mana sahaja mereka itu berada. Mereka itu artinya umat Islam. Di mana sahaja mereka berada. Di Malaysia, di England, di Eropah, di Amerika, di India, di mana-mana pun akan ditimpa kehinaan. Kecuali mereka menghubungkan diri mereka dengan Allah dan menghubungkan diri mereka dengan sesama manusia. Baru lepas dari kehinaan. Sekarang ni belum lepas lagi. Kerana dua-dua tak ada. Hubungan dengan Allah pun tak ada. Ada tu ada lah tapi tak ada menyeluruh. Hubungan sama manusia lagi banyak tak ada. Sebab itu kita sedang menghadapi kehinaan hari ini. Allah sengaja nak hina umat Islam hari ini. Kerana kita gagal menjadi umat yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia ya. Hingga dia dikuasai oleh orang lain. Orang lain yang berkuasa. Patutnya orang Islam berkuasa tapi orang lain yang berkuasa. Negara-negara Islam semua dikuasai oleh orang lain. Sekurang-kurangnya penjajahan mental. Itu paling kurangnya. Kita terpaksa akur dengan sistem orang barat. Orang sekular terpaksa akur. Tak ada jalan keluar lah. Kecuali kita mengamalkan Islam. Tapi mana negara yang mengamalkan Islam? Negara Islam sendiri. Mana ada? Brunei aja satu, itu pun bukannya sepenuhnya. Brunei itu negara kecil pun. Itu pun cuba diapakan oleh orang barat. Hari-hari orang barat tu menghina, mengacau orang Brunei tu. Kamu jangan datang ke Brunei. Kerana dia tu mengamalkan Islam, nanti kamu akan dipotong kepala, akan macam-macam lah disula dan sebagainya. Mereka mempropagandakan terhadap negara Brunei kerana dia melaksanakan syariat sepenuhnya. Itu dia ya. Maka tiadalah ia akan memperolehi segala apa yang dicita-citakannya. Dunia pun tak dapat, akhirat pun tak dapat. Adapun mengambil hati atau berjinak-jinak dengan seseorang dalam suatu perkara, maka yang demikian itu hukumnya harus. Kalau ambil hati orang kafir pun harus hukumnya. Tapi jangan jangan menggadaikan syariat kita, jangan menggadaikan akidah kita, jangan kompromi dengan akidah. Tapi kalau setakat baik-baik dengan mereka harus hukumnya. Bukan suruh balik kalau dengan ngasah barang pergi nebak orang kafir aja dah. Hukumnya harus berbaik-baik dengan mereka. Lebih lagi kalau mereka tu jiran. Bersedekah kepada jiran yang kafir boleh tak? Boleh, harus hukumnya. Bahkan pada setengah hal lebih menjadi sunat. Boleh jadi sunat tu. Kalau mereka tu lapar tak makan, boleh tak kita bagi dia makan? Boleh ya. Maksudnya seseorang yang membelanjakan sebahagian dari hartanya untuk kepentingan agamanya ataupun untuk kebaikan dunianya ataupun untuk keselamatan dirinya dan
dari kata nista dan dianiayai oleh orang-orang yang jahat, itu hukumnya harus. Kadang-kadang dia jadi wajib pun dia, kadang-kadang sunat, kadang-kadang wajib. Benda itu asalnya harus, tapi benda yang harus itu bila kita laksanakan dia boleh bertukar. Sama ada jadi wajib, sama ada jadi sunat, sama ada jadi haram, sama ada jadi makruh. Semua boleh. Asalnya harus saja. Macam menguap tu, asalnya harus. Percaya tak bahawa menguap tu hukumnya harus? Kalau wajib, berdosa belaka lagi jam. Tak ada orang menguap pun. Jadi kalau wajib, khojanya pun menguap saja. Kalau haram, asal menguap dapat dosa. Asal menguap dosa, asal menguap dosa. Tapi bila kita laksanakan, bila kita menguap, dia boleh jadi wajib, boleh jadi haram, boleh jadi sunat, boleh jadi harus. Bila jadi wajib? Kalau dia menghadapi sesuatu penyakit, dia kena penyakit sakit perut umpamanya, bergulung-gulung sakit perutnya. Bila dia menguap, baik sakit perutnya. Macam? Tuan-tuan dan puan. Ketika itu wajib dia menguap. Untuk dia bukan untuk orang lain. Kerana dia ada sakit perut, ubatnya menguap saja. Sakit perut menguap, hilang sakit perutnya. Sakit perut menguap, hilang sakit perutnya. Ketika itu wajib dia menguap. Mustahil ke benda ini berlaku? Tak mustahil. Bila dia menguap dapat sunat, pahala sunat? Bila kalau dia menguap, dia tutup mulutnya. Lepas itu dia jampinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dapat dua pahala. Pahala nutup mulut, lagi satu pahala menyebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hukumnya sunat. Padahal asalnya menguap tu harus. Bila menguap tu haram? Bila menguap tu haram, dia makan petai. Lepas itu campur dengan jering tanam. Lepas itu campur dengan kenua. Tahu kena kenua? Lepas itu isap pula cerut cap matahari. Lepas tu dia menguap. Ngalir ke mulut tu kepada cikgu tu, apa ni? Cikgu Abdul Fadil ni. Ngalir. Apa ya? Pensan dia kawan, hukum itu apa? Haram. Menguap ketika itu hukumnya haram. Bila makruh? Bila menguap makruh? Bila dia muat tenganga je mulutnya macam buaya je. Makruh tu. Taklah berdosa tapi Allah benci. Itu dia. Hukum tu asalnya harus. Ini pun begitu juga. Kita membantu jiran kita yang kafir, hukumnya harus. Tapi kadang-kadang boleh jadi wajib. Kalau kita tak bantu, dia mati. Macam? Wajib kita bantu dia. Walaupun dia kafir. Bila sunat? Bila sunat? Kita bagi dia agar dia dapat membolehkan dia tu makan umpamanya. Menyenangkan hidup dia. Sunat hukumnya. Bila haram? Kita tahu dia tu makan babi, kita pun bagi babi makan. Apa hukumnya? Haram lah tu. Bila makruh? Bagi dia tu dengan kata-kata yang kesat-kesat. Makruh hukumnya. Dan sebagainya. Bila kita laksanakan benda yang harus tu, dia boleh jadi wajib, dia boleh jadi haram, dia boleh jadi sunat, dia boleh jadi harus. Tapi asalnya hukumnya harus. Maksudnya seseorang yang membelanjakan sebahagian dari hartanya untuk kepentingan agamanya atau untuk kebaikan dunianya. Untuk agama pun boleh, untuk dunia pun boleh. Tapi lebih-lebih lagi untuk agama. Itu memang disuruh kita membelanjakan harta kita di jalan Allah. Allah suruh. Allah perintahkan. Orang yang beriman tu kan, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan sebahagian daripada harta-harta yang kami rezekikan tu dibelanjakannya di jalan Allah. Apa janji Tuhan bagi orang yang menafkahkan harta di jalan Allah? Allah janji nak balas balik berapa kali, berapa ganjaran? 700 kali ganda. Tahu? Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Kata Allah, bandingan mereka-mereka yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti seorang menanam sebiji benih yang tumbuh darinya 7 tangkai. Dari sebiji benih tumbuh 7 tangkai.
pada tiap-tiap tangkai ada 100 biji benih. Semuanya berapa? 700 lah, 7 kali 100. Itu adalah selemah-lemah pembalasan dari Allah. Dan Allah itu perbendaharanya amat luas. Dan Allah maha mengetahui. Itu dia ganjaran yang Allah nantikan bagi mereka-mereka yang membelanjakan hartanya di jalan Allah. Sebab itu bila lalu je tabung ke depan mata tu, jangan kejam aja. Sumbanglah. Paling komannya RM1. Kalau bagi RM1, berapa ringgit Allah balas balik? RM700. Ya, itu paling koman itu. Tak ada kupang. Kalau bagi kupang, Allah balas balik esok 700 kupang. 700 kali ganda. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan. Ini janji Allah Taala. Allah ada pernah mungkin janji? Tak ada ya. Ataupun untuk kebaikan dunianya, ataupun untuk keselamatan dirinya, itu pun kita belanjakan juga harta itu ya. Dari kata nista dan dianiaya oleh orang-orang yang jahat. Dalam sebuah hadis tersebut, ma waqa bihil mar'u irdahu fahuwa lahu sadaqah. Apa yang dibelanjakan orang untuk melindungi dirinya dari bahaya, maka yang demikian itu adalah sedekah. Dia melindungi diri dia dari bahaya. Maka sedekah itu namanya. Apa saja dia belanjakan untuk melindungi diri dia dari bahaya, sedekah lah namanya itu. Jika seseorang itu menolak sesuatu bahaya dari orang-orang yang jahat dengan membelanjakan sesuatu yang tidak akan membahayakan agamanya, ya, orang tu orang jahat, kita belanjakan apa-apalah supaya terlindung daripada kejahatan mereka, ya, maka perbuatannya itu tiadalah salah, lagi berdosa. Tak ada salah, tak ada berdosa ya. Tiadalah salah atau berdosa, insya-Allah. Kita tahu dia tu jahat. Orang Jepun datang maksudnya nak apa? Nak mengenanya, nak bunuh kita umpamanya, ataupun nak merobohkan masjid umpamanya. Kita belanjakan satu tu. Cari apa? Cari penjaga masjid ni ke, tentera ke, suruh keliling masjid ni, kita keluar duit untuk. Jadi maknanya ketika itu tidak berdosa ya. Memang disuruh pun tidak berdosa. Kerana nak menyelamatkan agama, nak menyelamatkan diri, maka perbuatannya itu tiadalah salah atau berdosa, insya-Allah. Tetapi jika boleh, lebih baik ia menyampingkan diri dari bergaul dengan orang-orang jahat itu dan berkawan dengan mereka, sebab yang demikian itu adalah lebih selamat ya. Kita tak usah berkawan dengan orang jahat. Dah tahu dia itu jahat, jangan berkawan dengan dia, jangan bersahabat dengan dia. Bukan jadikan dia musuh dah, tapi jangan bersahabat dengan dia. Jangan bergelemak dengan dia, jangan tidur baring sama dengan dia, jangan bawa dia ke rumah. Dia tu orang jahat, dia tu geng isap dadah. Jangan kita berkawan dengan dia, jangan beri benar baik berkepit-kepit dengan dia. Tapi bukan suruh musuh dengan dia dah. Tapi jangan bersahabat dengan dia, kerana itu boleh menjangkiti kita. Tahu? Boleh jangkit tak? Kalau nak berkawan, biar kawan dengan orang baik-baik. Sebab itu kalau kita berkawan orang jual air wangi macam, wangilah kita. Tapi kalau berkawan dengan orang kerjanya apa, tukang besi, macam kena ada projek besi tu. Dia tengah ngatur besi tu, pam projek kena tak kita? Kena. Macam itulah kawan. Pilih kawan yang agak boleh membantu kita untuk keselamatan diri kita. Jadi cari yang lebih selamat. Apa yang saya bicarakan di sini, saya ini bukan Ustaz Ibrahim. Saya ni siapa? Pengarang ini. Siapa nama pengarangnya? Siapa nama pengarang ni? Abdullah Al-Haddad. Orang buta. Mata kepalanya buta, tapi hatinya celik. Boleh ngarang kitab. Apa yang saya bicarakan di sini ialah apabila seseorang itu telah terjerumus ke dalam kumpulan jahat dan tiada jalan keluar melainkan dengan cara yang tersebut di atas tadi, belanja, cari apa, belanja keluar dari tempat itu umpamanya, dia tak nak kawan dia keluar tempat itu, kena keluar duit lah.
kena belanja sikit. Jadi belanja itu namanya belanja jalan Allah tu. Supaya dia tak sama dengan kumpulan-kumpulan yang jahat. Dan tiada jalan keluar melainkan cara yang tersebut tadi. Nak belanja kena jalan Allah tadi. Kalau tidak, memang tidak dibolehkan bagi seseorang mukmin yang bertakwa bercampur gaul dengan orang-orang yang jahat. Tidak, jangan dia berkawan dengan orang-orang yang jahat. Tak boleh langsung. Tapi kalau dia boleh menjaga diri dia, tak apa, harus hukum berkawan dengan mereka. Tapi kalau tak boleh, lebih baik jangan berkawan. Itu orang yang bertakwa. Jangan bercampur dengan orang-orang jahat dan orang-orang yang membuat perkara-perkara yang batil, yang dilarang oleh agama. Takut dia jangkit dengan kita. Banyak dah orang jangkit dengan kemaksiatan. Orang dia isap dadah, kita kawan, lama-lama kita pun isap dadah sama. Orang tu merokok, udah dia menyolah mati dengan saya, nampak? Kita geng dengan dia. Sudahnya kita pun sama-sama cerai sekali aja. Kita cerai udah tagih, kamu dah. Ada tak berlaku itu? Ada. Jadi elok jangan kawan orang itu. Kerana takut jangkit kepada kita. Perkara yang batil yang dilarang oleh agama, malah hendaklah ia menjauhkan diri dan memelihara diri daripada mereka sekalian. Itu cara akhlak orang beriman, ya, akhlak orang yang bertakwa. Jangan rapat, jangan bergaul dengan orang-orang yang boleh mendorong kepada kejahatan, orang yang boleh membawa kita ke arah kejahatan. Itu amaran daripada pengarang kitab nanti. Lagi apa kata pengarang kitab ni? Jangan mengintip dan menjaga tepi kain orang. Jangan mengintip-ngintip kejahatan orang. Saja nak ngintai orang. Apa dia buatnya? Dia ke mana tu? Tak boleh tu. Nanti kita akan baca. Wala tajassasu. Artinya apa tajassasu? Jangan kamu mencari-cari kesalahan orang. Hendaklah kita menjauhkan diri dari mengintip keaiban orang dan mendedahkannya kepada orang ramai. Firman Allah Ta'ala, wala tajassasu. Jangan kamu mengintip-ngintip. Wala tajassasu. Apa ayat sebelum tu? Lupa dia. Sebelum itu apa ayatnya? Ya Allah, lupa dimulai dah. Mana banyak dah lupa. Dalam surah Al-Hujurat, surah Al-Hujurat ayat berapa? Ayat 12, ya. Wala tajassasu. Ya Allah, lepas tu apa kena? Sebelum itu apa? Tak apalah. Cari. Dah, tak boleh cari. Tak ada tak apalah. Hendaklah kita menjauhkan diri dari mengintip keaiban orang lain dan mendedahkannya kepada orang lain. Dia saja-saja nak nengok kesalahan orang. Nengok kesalahan supaya dapat mencerita kepada orang lain. Dia tu anu supaya ada bahan bersembah, ada bahan cerita. Dua kesalahan tu. Yang pertama mencari kesalahan orang, yang kedua menceritakan keaiban orang kepada orang lain. Apa kata Nabi? Man tattabi'a aurata akhihi tatabba'a Allahu auratahu. Wa man tattabi'a Allahu auratahu yafdahu walau fi jawfi baiti. Siapa yang mengintip keaiban saudaranya, saja ngintai kejahatan saudaranya, nescaya Allah akan mengintip keaibannya. Dia mengintip kejahatan saudaranya, Allah akan intip kejahatan dia. Maknanya Allah akan dedahkan kejahatan dia kepada orang ramai. Di akhirat nanti semua orang nampak. Kerana apa saja kita buat, semua akan diambil kira oleh Allah. Semua akan diperlihatkan kembali oleh Allah SWT. Dan siapa yang Allah mengintip keaibannya, nescaya didedahkannya. Kendati pun apa? Walaupun ia berada di dalam rumahnya. Hadir dalam rumah pun didedahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia suka mengintip-ngintip keaiban orang lain, mengintip-ngintip kesalahan orang lain,
mengintip-intip kelemahan orang lain, ya. Kemudian lantaran itu hendaklah anda menutup keaiban kaum muslimin. Jangan didedahkan keaiban kaum muslimin tu, jangan diwar-warkan, jangan itu diwar-warkan. Hari ini ada tak? Ya amat banyak. Bacalah dosa khabar, cerita kejahatan orang saja. Lebih-lebih lagi dalam internet tu. Oh, kejahatan orang ni begini. Pemimpin tu begini, kejahatannya macam-macam dia apa kan? Diviralkan. Tahu apa diviralkan? Dimasukkan dalam internet, dimasukkan dalam WhatsApp, dimasukkan dalam Facebook dan sebagainya. Cerita kejahatan orang lain je, kejahatan dia dah. Sampai ulama pun dicaci maki juga. Ulama pun dicaci maki. Tak betul saja. Siapa yang betul entah dia yang betul. Ini dia. Lantaran itu hendaklah anda menutup keaiban kaum muslimin, tidak menyebut dan menyebarkannya. Dia jatuh mengumpat. Jatuh mengumpat. Orang mengumpat apa? Ayat yang sama tadi. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita. Apakah kamu berkenan, kamu seronok makan daging saudara kamu yang telah mati? Seronok kan makan daging adik-beradik kita yang dah mati? Itulah apa dosa bagi orang yang suka mengumpat-ngumpat. Iaitu macam makan daging saudaranya yang telah mati. Ngumpat tu benda yang ya tau. Itu namanya ngumpat. Kalau tak ya bukan ngumpat namanya. Tak ya namanya apa? Dusta. Mana tak? Nak dusta ke nak ngumpat? Nak dusta ke nak ngumpat? Dua-dua tanda. Dusta pun tanda, ngumpat pun tanda. Orang yang suka berdusta nanti akan dimasukkan dalam wail. Wailul lil mukazzibina allazina yukazzibuna biyaumiddin, kata Allah. Maka waillah bagi mereka-mereka yang suka berdusta dan mendustakan tentang agamanya. Itu berdusta. Ngumpat tadi. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita. Apakah kamu suka makan daging saudara kamu yang telah mati? Fakarihtumu. Maka jauhilah kamu daripada mengumpat-ngumpat, itu kata Allah Taala. Dua-dua tu. Jadi jangan ngumpat, jangan berdusta. Kerana mengumpat itu satu dosa betul. Kata Imam Ghazali, sekali mengumpat dosanya macam mana? Macam mana kata Imam Ghazali? Sekali mengumpat dosanya macam mana persoalan? Seperti berzina 30 kali. Lebih besar daripada berzina 30 kali zina. Siapa nak angkat tangan? Sekali aja. Berapa kali zina? Berapa kali? 30 kali. Berapa kali? Baru dua. Berapa kali? 60. Berapa kali? 90. Berapa kali zina? 120. Sedangkan zina tu sekali aja macam. Sekali aja dia berzina. Apa hukumannya? Dia rejam sampai mati. Ini dah 120 kali. Apa kali apa? Kalau mentara nunggu ustaz tadi, dia berapa kali? Sudah tak terkira. Sudah tak terkira Zina itu. Sebab itu jangan sekali-kali mengumpat. Kerana mengumpat itu dosa yang amat besar. Dan Allah tidak akan ampunkan dosa orang mengumpat itu selagi orang yang diumpat itu mengampunkan dosanya. Kalau dia berzina, dia bertaubat, Allah ampunkannya, maka tak ada dosa lagi. Tapi kalau dia mengumpat, nak tunggu orang yang diumpat tu mengampunkan dia, baru diampunkan dosanya. Alright. Lantaran itu hendaklah anda menutup keaiban kaum muslimin, tidak menyebut dan menyebarkannya. Firman Allah Ta'ala, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahisha fil ladzina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah. Surah An-Nur, ya.
innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahisha fahishatu fil ladzina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang yang suka melihat tersebarnya perbuatan keji di antara orang-orang yang beriman akan memperolehi seksa yang pedih di dunia dan di akhirat. Dijanjikan Allah seksa yang pedih. Azab sahaja apa? Lahum azabun alim. Alim itu bersangatan. Azab yang sangat bersangatan di dalam dunia dan juga di dalam akhirat. Di dunia pun Allah azabkan, di akhirat lagi azab. Orang siapa yang suka menceritakan hal-hal kejahatan orang lain, tersebarnya perbuatan kejahatan orang lain itu, dia akan diazab oleh Allah di dunia lagi. Di dunia ni apa? Dia mengwar-warkan keburukan orang. Tak suka dia dengan orang. Seronok ke orang nengok orang ni marah, nengok orang ni ketik, nengok orang ni benci. Gembira ke orang jenis orang itu? Bahagia ke jenis orang itu? Di dalam dunia ni pun tak tenang hidupnya. Nengok orang ni ketik, nengok orang ni menyampah, nengok orang ni marah, nengok orang ni menyolak mata. Kemana pergi pun tak senang nengok orang ni. Itu di dunia ni. Tak ada dapat ketenangan jiwa. Yang kita hendak hidup dalam dunia ni supaya tenang jiwa. Bila tenang jiwa tu, senanglah kita melakukan ibadah, senanglah kita membaca Quran, senanglah kita berjuang di jalan Allah kalau tenang jiwa tu. Kalau si nak metor je, tenang ke jiwa? Nak metor saja, tahu ke metor? Tenang ke jiwa? Itu di dunia ni sudah disiksa oleh Allah Ta'ala. Di akhirat nanti disiksa lagi dengan berbagai-bagai jenis siksa. Sesungguhnya orang yang suka melihat tersebarnya perbuatan keji di antara orang-orang yang beriman akan memperolehi siksa yang pedih di dunia dan di akhirat. Di dunia pun pedih, di akhirat lagi teruk. Itu ayat Quran ya, surah An-Nur ayat 19. Sebab itu jangan kita menyebarkan. Sebab itu dalam surah An-Nur juga ada ayat mengatakan apa? Barang siapa menuduh seorang perempuan melakukan zina tapi tak boleh mengemukakan 4 orang saksi, apa kena? Maka hendaklah disembat berapa kali? 80 kali. Wallazina yarmunal muhsanat summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada fa'ajliduhum samanina jaldah. Hendaklah kamu sebat dengan 80 kali sebatan. 80 kali sebat. Wala taqbalu lahum syahadatan abada. Lepas itu jangan kamu terima penyaksian mereka selama-lamanya. Jangan terima, tak boleh cakapnya, tak boleh pakai, tak boleh jadi saksi lepas itu. Kerana dia memfitnah seorang perempuan yang baik. Ini berlaku di zaman Rasulullah ni. Mereka memfitnahkan Aisyah seolah-olah melakukan perkara yang keji itu bersama dengan seorang sahabat yang lain namanya Safwan. Itu baru turun ayat itu. Kerana apa? Sahabat dari kalangan sahabat-sahabat pun ada yang buruk sangka terhadap Aisyah. Sebab itu turun ayat itu. Begitu dia sampai relevan ayat itu sampai hari akhirat besok. Relevannya tak ada mansuh ayat itu ya. Kemudian sesungguhnya orang-orang yang suka melihat tersebarnya perbuatan keji di antara orang-orang yang beriman dan memperolehi siksa akan memperolehi siksa yang pedih di dunia dan di akhirat. Kemudian sabda Nabi lagi, man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa menutup keaiban seorang muslim atau muslimah, nescaya Allah akan menutup keaibannya di dunia dan di akhirat. Kalau dia menutup keaiban orang muslim, orang atau muslimah, Allah akan tutup keaiban dia di dunia pun Allah tutup. Tak ada disebarkan. Tak ada siapa yang tahu dia melakukan maksiat. Di akhirat pun ditutupkan oleh Allah. Kerana dia dah taubat. Dah taubat di akhirat tak ada dibuka lagi. Dia dah taubat. Allah bukakan pintu hatinya untuk taubat. Tak adalah ditunjukkan lagi dosa-dosa dia. Itu sebab dia suruh kita taubat. Dari segala dosa yang telah kita lakukan itu kita taubat lah. Kalau dulu pakai seluar pendek aja kerjanya, taubat lah. Di akhirat tidaklah tunjukkan suruh pakai seluar pendek.
Ada tak orang dulu-dulu pakai seluar pendek? Ada. Ada ke tak? Ada. Ada. Kalau dia tobat, esok dia tak ada tunjukkan Allah dia pakai seluar pendek tu. Dulu dia suka ngambil nombor ekor. Asal hujung minggu ngambil, asal hujung minggu ngambil, asal hujung minggu ngambil. Lepas tu dia sedar dia tobat. Macam? Ditunjuk ke tak? Tak ditunjuknya lagi. Apa saja dosa, semuanya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau dia benar-benar bertaubat. At-taibu minaz zambi kaman la zambala. Orang yang bertaubat dari dosanya tidak seperti orang yang tidak berdosa. Tidak ditunjukkan oleh Allah. Jadi salah satu caranya ialah kita menyembunyikan, jangan meng-highlightkan dosa-dosa, keaiban orang lain, keburukan orang lain. Yang itu je kita lakukan, highlightkan. Sebab janji Rasulullah ya, siapa yang menutup keaiban orang Muslim atau Muslimah, nescaya Allah akan menutup keaibannya di dunia. Di dunia boleh tutup, lebih-lebih lagi di akhirat akan ditutup. Tiada seorang yang suka meneliti keaiban orang lain, menyebut kejahatannya ataupun mendedahkan keburukannya, melainkan dia seorang munafik yang terkutuk. Orang yang suka mendedahkan keaiban orang lain itu adalah orang apa? Orang munafik. Hari ini jom tengok. Cerita orang yang membangkang, pembangkang semua dikutuk saja, macam-macam kutukan. Dalam surah khabar tadi yang baiknya jahat saja. Terutama seorang yang duduk dalam penjara sekarang ni. Siapa? Anwar Ibrahim. Ya, keluar berita yang buruk aja keluar beritanya. Dia begini, dia ejen Yahudi, dia ejen Nasara lah. Dia ejen komunis, macam-macam, tak mana satu betul pun. Semua yang tak betul belakang. Itu keburukan orang tu. Heboh. Dan segala perkara-perkara yang keji-keji itu pun semua keluar belakang. Esok apa jadinya? Dia mendedahkan keburukannya, melainkan dia adalah orang munafik. Yang menulis itu munafik, golongan orang munafik. Orang munafik ni di mana tempatnya? Di neraka yang mana? Bawah sekali. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, kata Allah. Sesungguhnya orang munafik itu tempatnya ialah di neraka yang paling ke bawah sekali. Mudah-mudahan kita tak masuk dalam golongan itu. Jangan didedahkan segala keburukan orang lain, walaupun betul. Jangan didedahkan, jangan diwar-warkan, jangan di-highlightkan. Seharusnya apabila seorang Muslim melihat keburukan saudaranya yang Muslim, hendaklah ia menutupnya. Kalau dah berkawan dengan dia, jangan kita war-warkan keburukan dia. Jangan dikabur-kaburkan, jangan disebar-sebarkan keburukan orang itu. Sambil menasihatinya. Kalau nak betulkan dia buat, jumpa dia 4 mata. Depan mata betul. Kamu jangan buat begini, tak baik, nampak orang tak elok umpamanya. Kabur betul dengan dia secara lemah lembut. Sambil menasihatinya secara rahsia dengan lemah lembut dan belas kasihan. Kita nasihat itu bukan nak menempelak dia, bukan nak menghapus dia. Dengan belas kasihan supaya dia lepas daripada dosa, supaya dia tidak tercemar namanya. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi aunil 'abd ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah sentiasa membantu seseorang hamba selama ia membantu saudaranya. Kita bantu saudara kita, Allah akan bantu kita nanti insya-Allah. Melepaskan saudara kita daripada malu, melepaskan saudara kita daripada dihina, melepaskan saudara kita daripada dikutuk dan sebagainya. Nanti Allah lepaskan kita juga daripada dihina, daripada dikutuk, daripada dimaki-maki dan sebagainya. Seorang yang melihat orang lain melakukan mungkar sedang ia tidak mampu mengubahnya atau melarangnya, wajib ia membenci orang itu di dalam hati. Kalau boleh dengan kuasa yang ada. Tak boleh dengan kuasa yang ada dengan mulut, dengan lidah. Tak boleh dengan lidah, paling kurangnya dengan hati. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Apabila seorang itu nampak satu kemungkaran, hendaklah diubah dengan kuasa yang ada. Anak kita tak sembahyang, takkan tak lalu nampaknya anak kita. Takkan tak lalu mukul muratanya. Anak kita tak sembahyang, umur dah 10 tahun. Apa buat?
Umur anak kita dah 10 tahun, dah jam 4, tak semayang, apa buat? Rotan. Takkan tak tahu, tak berani nak rotannya, dah dia umur 10 tahun. Kalau ini kita buat, tak berani dia ponteng semayang di depan kita, tahu? Dia dengan tangan yang ada, dengan kuasa yang ada. Tak boleh dengan tangan, bukan anak kita, orang lain. Orang lain apa? Dengan lidah, kaburkan dengan lidah. Kita jumpa satu orang pakai seluar pendek, kaburkan dia. Kalau boleh kabur lah. Janganlah pakai seluar pendek, berdosa. Jelur lutut tu berdosa. Dalam mazhab Syafi'i ni, mengeluarkan lutut tu berdosa. Kabur betul. Ya ke? Mudah-mudahan lepas itu dia tidak meninggalkan. Orang tak tolong apa buat? Orang tak tolong apa buat? Nasihatkan dengan lemah lembut dengan lidah tu. Pakailah tudung, tutuplah aurat umpamanya, ya. Supaya dia terlepas daripada dosa. Tak boleh kerana dia bos kita atau isteri bos kita, tak boleh dengan lidah pun tak boleh. So kawan-kawannya dengan hati. Dah tak boleh. Ini dengan hati beda. Nyongin aja keluar bawa bini tak tudung. Naik motor, naik bawa bini tak tudung. Naik motor tu, korban rambut. Macam suyuk aja. Hati pun tak ada benci. Tak ada marah dalam hati pun. Kalau marah kamu lepas pula malam ni malam Jumaat katanya. Udah tak berani nak marah. Macam? Kalau dalam hati dia marah, itu adalah selemah-lemah iman. Kalau dalam hati pun tak marah, beriman ke tak? Tak beriman yang namanya. Sekurang-kurangnya dalam hati. Mereka orang adalah hati. Tiada suka kepadanya dan kepada kelakuannya sesuai dengan maksud hadis Nabi, iaitu jika ia tiada mampu mengubah dengan tangannya, maka hendaklah diubah dengan hatinya. Tak boleh dengan tangan, ubah dengan hati. Begitu pula hendaklah ia membenci orang yang tidak berhenti-henti membuat maksiat dari kaum kerabatnya, dan memisahkan diri dari tempat itu kerana menyaksikan kemungkaran itu dilakukan dan hadir bersama-sama setempat tidak harus hukumnya. Tidak harus tu ni haram lah, ya. Seperti tidak harus, tapi dia bahasa halus tu kata tidak harus. Tidak dibenarkan kita berada di tempat yang ada kemungkaran. Jadi, sebab itu kalau nak taubat, berubah, pindah dari tempat itu. Itu namanya uzlah. Beruzlah. Kalau kita tak boleh nak ubah, kita dah kabur, tak ubah juga, beruzlah. Tapi setelah diusahakan, setelah dia kaburkan pada dia, jangan buat begini, ini berdosa, ini mendatangkan mudarat dan sebagainya, tak juga berubah. Ketika itu kita berubah, beruzlah daripada kampung itu. Tidak harus. Sesiapa yang dilarang dan dari membuat kemungkaran tetapi tidak mengendahkannya, malah ia terus melakukan kemungkaran itu, maka hendaklah ia disingkirkan hingga ia meninggalkan kemungkaran itu. Itu kalau kita berkuasa. Dia buat kemungkaran, kita cegah, tak juga berkesan. Kita cegah lagi, tak berkesan lagi. Kita bagi nota, tak berkesan juga. Ketika itu disingkirkan. Kalau kita ada kuasa lah. Kalau kita ada kuasa terhadap rumahnya, singkirkan dia dari rumah kita. Dia nyewa rumah kita. Tapi selalu melakukan ngisap dadah saja dia balik rumah, balik isap dadah. Halau dia dari rumah. Dia sewa. Kerana rumah kita. Kerana kita ada kuasa. Disingkirkan hingga ia meninggalkan kemungkaran itu, seraya bertaubat. Hendaklah dia bertaubat kepada Tuhan dan dari maksiat yang telah dilakukannya. Sabda Nabi SAW, man awsati ural imanil hubbu fillah wal bughdu fillah. Antara pergelangan iman yang amat teguh, artinya yang mengikat iman tu, pergelangan iman yang amat teguh, ialah mencintai sesuatu kerana Allah. Kita cinta sesuatu tu atau cinta seorang tu kerana Allah. Itu yang teguh.
dan membenci sesuatu kerana Allah. Kita benci pun bukan bencikan dia, kita bencikan maksiat yang dilakukan olehnya. Bukan kerana dia, kerana Allah. Benci pun kerana Allah, cinta pun kerana Allah. Kerana Allah suruh. Kita cintakan isteri kita kenapa? Kerana Allah suruh. Itu kerana Allah. Ya? Jadikan isteri itu sebagai batu loncatan untuk kita masuk ke dalam syurga. Jadikan dia alat untuk kita nak masuk syurga. Kerana kita bagi dia makan dapat pahala tak? Kita gembirakan dia dapat pahala tak? Kita senyum pada dia dapat pahala tak? Bukan saja nak senyum, tu senyum dia untuk dapat pahala. Kerana Allah. Yang kerana dia. Kerana dia tak dapat apa-apa. Isteri pun betul juga. Nak syurga kita nak. Senyum selalu kepada suami itu. Jangan masak dia. Balik suami itu senyum. Show your best smile to your husband. Tahu? Dapatlah syurga. Nak syurga ke tak nak? Itulah sedekah. Itulah khidmat isteri kepada suami-suami masing-masing. Kerana Allah. Jangan kerana lain bukan Allah. Matlamatnya bukan suami. Matlamatnya apa? Allah Ta'ala. Kita berbaik-baik dengan isteri kita, matlamatnya Allah Ta'ala. Begitu juga isteri-isteri berbaik-baik dengan suaminya, matlamatnya siapa? Matlamatnya Allah Ta'ala. Bukan lain daripada Allah Ta'ala. Ya? Nescaya dapat. Itu yang dikasihi oleh Allah. Ya, dalam hadis lain kabarnya, siapa yang mencintai seseorang kerana Allah dan atau mencintai membencikan seorang yang lain kerana Allah, orang itulah yang dijamin masuk ke dalam syurga. Itu dia. Ya. Baik. Kemudian yang akan datang kita akan baca, jangan bencikan yang benar. Benda yang betul jangan benci. Perjuangan yang benar jangan dibenci. Pakaian yang benar jangan dibenci. Ibadah yang benar jangan dibenci. Apa saja kebenaran jangan dibenci kepada kebenaran. Kalau dia bercakap benar, jangan kita bencikan dia. Kerana Rasul bersabda, apa kata Nabi? Qulil haq walau kana murra. Katakanlah yang hak, yang benar, walaupun dia pedih, walaupun dia menyakitkan hati orang lain. Kena cakap yang benar. Itu tajuk yang akhir dalam bab ini. InsyaAllah akan kita baca bab jihad akan datang. Ini last. Amar ma'ruf nahi munkar. Akan ada lagi satu penggal yang kita nak baca ni insyaAllah. Jangan bencikan yang benar. Itu akan datang kita baca. Bulan depan ya. Ini cukup sekarang itu dulu. Okay. Any objection? Tak ada. Ada bangkangan? Tak ada juga. Ada cadangan? Ustaz jangan ada panjang huraiannya, baca aja udah lah. Apa dah udah kena? Boleh bulan depan baca aja tak payah urai. Tambah kalau bab akidah ni, saya ngajar Hidayatul Salikin tu bab wujud qidah baqa tu satu 20 apa? 20 sifat 20 bulan nak habis. Jadi saya khabar komendak tak cara orang ni saya ngajar ni. Kalau tak ada saya baca aja hari ni habis dah. Wujud artinya ada, lawannya tiada, mustahil Allah itu tiada. Dalilnya baru alam ini. Qidam artinya sedia, lawannya baru. Mustahil Allah itu baru. Dalilnya baru alam ini. Kalau tidak itu boleh saya ngajar itu. Habis satu sesi itu. 20 sifat Allah tu habis satu sesi boleh. Tak ada pula dia kan. Kena ikut cara saya lah. Ini pun ni juga ya. Kalau tidak saya ubah cara. Khabarlah ustaz. Laju lah sikit, baru lekat habis kitab ni kita. Bila nak habisnya kita. Ini pun kan tentu ni. Agaknya siapa dulu habis? Kitab ni ke tuan gurunya. Agak-agak lah kitabnya dia dulu habis ke tuan gurunya dulu habis? Tuan guru dah 74 umur tau. Nunggu masa aja. Sekian dulu, udah tu. Sekian dulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. ولسائر المسلمين والمسلمات ويا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام